Dan juga yang berusaha Dr. Muhammad Aidil Idham Sharom, pensyarah perubatan pelatih Fakulti Perubatan UiTM, yang mana doktor akan berbicara tentang tajuk isu meruncing buli di tempat kerja, tanggungjawab siapa? Siapa yang kena mainkan peranan? Kenapa ada buli di tempat kerja ni? Macam mana nak kena buat? Kejap lagi kita dengarkan sama-sama, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Okey, buat ibu ayah yang belum lagi mendaftarkan anak anda, yang mana tarikh akhir PIC Kids dilanjutkan sehingga 31 Mei nanti dan tiada janji temu boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera selepas 8 Mei 2022 dan ibu bapa yang berhasrat memberi anak vaksin COVID-19 dos 1 boleh mendapatkan vaksin di klinik kesihatan secara jumpa terus atau walk-in dan kanak-kanak yang telah menerima dos 1 hendaklah melengkapkan dos 2 mereka sebelum 30 Ogos 2022. Bergantung pada bekalan vaksin yang tersedia di sesebuah klinik kesihatan dan secara first come basis. Okey? Dilanjutkan sehingga 31 Mei 2022. Boleh rujuk ke mana klinik-klinik berdekatan untuk anda mendapatkan vaksin anak-anak anda dan selepas ini kalau anda tidak mendapatkan suntikan PIC Kids untuk vaksin COVID-19 ini akan anda perlu membayarnya yang mana permohonan ataupun tarikh akhir untuk mendapatkan PIC Kids ini dilanjutkan sehingga 31 Mei nanti. Tak lama dah, jangan tangguh-tangguh. InsyaAllah selepas ini forum bicara Ad-Din, jadi anda terus setia bersama-sama dengan kami. Kita dengarkan Rakib Majid ni, dia doa belajar. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, ya Rahman, ya ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman. Isnin hingga Khamis 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Dengarkan forum bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersiaran untuk waktu ini Jumaat 9 malam. Seperti biasa kita nak bawakan satu lagi rancangan menarik untuk kita dengarkan, Forum Bicara Ad-Din. Kali ini membicarakan satu topik yang hangat juga diperkatakan kali ini berkaitan dengan buli. Kalau kita selalu sebut tentang buli di sekolah, buli di institusi pengajian tinggi, ini lebih lagi dah berakhir di institusi pengajian tinggi, dah
berakhir di bangku sekolah, masih ada lagi buli di tempat kerja. Kita nak bicarakan tentang isu meruncing buli di tempat kerja. Siapa yang bertanggungjawab? Tanggungjawab siapa sebenarnya untuk kita atasi perkara ini dan kenapa perkara ini boleh terjadi? Saya akan bersama-sama dengan dua orang pakar kita, dua orang panel yang akan membicarakan topik ini dalam forum bicara adil. Anda sejam ini akan bersama-sama dengan kita. Anda boleh terus menonton menerusi Facebook Live IKIM FM, YouTube channel kita IKIM, juga dengarkan macam biasa dekat radio. Sambil anda mungkin malam ni ada tujuan perjalanan pulang ke kampung ke lagi, ataupun ada kenduri ke rumah terbuka ke, silakan raikan, insyaAllah sama kita dengarkan bicara tentang forum bicara adin kita ini untuk topik isu meruncing buli di tempat kerja. Tanggungjawab siapa? Dan saya bersama dengan yang berusaha Dr. Muhammad Hisham Muhammad, merupakan fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Juga kita nak bersama dengan seorang lagi panel untuk kita bicarakan tentang isu ini, yang merupakan berusaha Dr. Muhammad Aidil Idham Shahrom, pensyarah perubatan pelatih Fakulti Perubatan UiTM, bersama-sama dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kesemuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Aidil pun sihat Selamat Hari Raya kita masih lagi sempat. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya untuk kita bersama, dan insyaAllah satu perkara dalam sibuk-sibuk kita berhari raya, jangan kita lupakan perkara ini yang perlu kita bincangkan ini. Adakah masih lagi serius diperkatakan ataupun kita boleh kesampingkan tentang isu buli di tempat kerja ini? Dan kita nak bersama dengarkan cerita tentang buli di tempat kerja ini. Sejauh manakah seriusnya perkara ini perlu kita ambil perhatian. Dan kalau ikutkan takrifan oleh American Psychological Association APA, ianya buli tempat kerja ini sebagai penganiayaan pekerja yang disengaja, berulang dan membahayakan kesihatan oleh penyelia atau rakan sekerja. Yang bermaksud bukan sekali je berlaku dan tidak berlaku secara tidak sengaja. Dia macam nak terlanggar tu tidak, tapi dengan niat untuk melanggar. Macam itulah. Dan tindakan pembuli ini disengajakan dengan motif menyebabkan tekanan mental atau mendatangkan bahaya kepada mangsa. Dan kita nak dengarkan dulu awal ini pandangan Dr. Muhammad Hisham berkaitan dengan isu buli di tempat kerja ini. Sejauh manakah situasi buli di tempat kerja ini memberi impak terutamanya kepada kehidupan individu yang menjadi mangsa itu, dan juga kualiti dan juga prestasi kerja individu tersebut, Doktor. Terima kasih Dija Faiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada para pendengar Radio IKIM dan juga kepada Dr. Muhammad Aidil Idham ya, selaku panel kita juga pada hari ini yang membicarakan tentang tajuk buli, isu meruncing buli di tempat kerja, tanggungjawab siapa. Sebenarnya buli ini boleh merujuk kepada banyak aspek lah kan. Selain daripada terma dan takrifan yang diberikan oleh DJ Faiz petang tadi yang diambil daripada American Psychological Association, ada perkara yang merujuk buli ni sebagai apa-apa bentuk tindakan fizikal ataupun bukan fizikal, yakni macam psikologi lah, yang boleh menyinggung ataupun membuatkan seseorang itu rasa terancam, rasa terhina, ataupun tindakan tadi ada unsur niat jahat untuk memperlekehkan orang lain ataupun penyalahgunaan kuasa yang boleh melemahkan keyakinan orang lain, dan seterusnya boleh menyebabkan mangsa buli tadi mengalami tekanan ya. Dan buli di tempat kerja sebenarnya bukan satu fenomena baru ya. Ia bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dan setahu saya ada di Sweden dah ada akta tentang anti buli di tempat kerja ini semenjak tahun 1993 lagi. Dah lama dah. Ya. Dan sama ada kita perasan ataupun tidak, macam DJ Faiz sebut tadi ya, buli ni bukan berlaku masa di tempat kerja saja, tapi dia dah di peringkat sekolah lagi dah berlaku ya. Dia macam sesuatu yang tak terhenti di sekolah, baik di sekolah rendah, kemudian meningkat ke sekolah menengah, pergi ke college, pergi ke universiti dan berterusan sehingga kita memasuki alam pekerjaan ya. Dan secara amnya di peringkat mana sekalipun, buli ini tak beri kesan yang baik kepada mangsa lah ya, baik penyemangsa tadi seorang pelajar ataupun seorang pekerja. Kalau kita andaikan disebabkan buli ada golongan pekerja yang kena buli tadi nak bunuh diri ataupun dia sendiri bunuh diri, tapi sebenarnya di sekolah, di peringkat sekolah pun mangsa buli ada yang bunuh diri, ada yang mati kena buli pun di Malaysia ni kan.
Itu belum lagi kes-kes yang dikaitkan dengan tekanan perasaan ataupun tekanan jiwa yang biasanya tak dilaporkan dan tak menjadi kes polis ya. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bully ni boleh wujud dalam bentuk fizikal dan juga bukan fizikal, dan saya tertarik dengan satu kajian yang dibuat oleh Greenberg tahun 2011 dan juga NAMI tahun 2003 yang mengkategorikan bully ni kepada 4 golongan. Pertamanya pembuli yang suka menjerit ya. Dia pembuli ni dia kawal emosi orang lain dengan melepaskan kemarahannya secara menjerit ataupun dia cursing ataupun menyumpah nyeranah kan, ataupun dia paling objek ke lantai. Itu satu kategori. Yang keduanya pembuli yang suka mengkritik. Ada saja benda yang dia tak kena di mata dia kritik orang, dia sakiti orang ya, dia kritik secara kasar ataupun dia ejek tentang kemampuan orang lain. Ada juga yang dikategorikan sebagai ular berkepala dua, ya, the two-headed snake, ya, yang merupakan pegawai atasan yang suka memanipulasi orang bawah. Suruh staff buat macam-macam, tapi deadline dia mungkin bagi masa yang singkat, ataupun dia suruh staff buat macam-macam tapi bagi sumber yang tak cukup, dia suka melaga-lagakan staff dan sebagainya. Yang kategori terakhir ialah macam yang dikatakan sebagai gatekeeper. Gatekeeper ni mereka yang ada kontrol, dia boleh boleh mengawal orang lain. Dia boleh, kalau dekat hospital tu, doktor mesti tahu kan, ada macam pegawai yang boleh meluluskan ataupun meluluskan atau tak meluluskan doktor pelatih kan. Itu yang dikatakan sebagai gatekeeper. Contoh dekat hospital ataupun tempat lain ada jugalah macam tu gatekeeper ya. Dan di tempat kerja, sesiapa pun boleh menjadi mangsa buli. Kita biasa dengar orang bawahan yang biasanya menjadi mangsa buli, tapi kalau di hospital tu yang mangsa buli biasanya macam HO lah kan. Tapi sebenarnya ketua jabatan, pegawai atasan pun boleh menjadi mangsa buli di tempat kerja. Namun ini jarang berlaku kerana orang yang ada kuasa biasanya dia yang buli orang. Dan dia tahu orang yang dibuli itu tak boleh buat apa-apa kan. Dan lebih lagi, mangsa buli ini takut untuk membuat laporan kerana khawatir akan kehilangan kerja. Dan berdasarkan kajian yang dibuat oleh Chan et al. Tahun 2019, kajian baru ya, dia buat kajian di 47 syarikat di seluruh Malaysia yang didapat 5,000 lebih maklum malas, dan dia punya dapatan dia mendapati 39.1% daripada maklum malas yang diterima tu mengatakan mereka pernah menjadi mangsa buli di tempat kerja ya. Dan dalam konteks sektor kesihatan yang hangat diperkatakan sekarang, satu kajian yang dibuat tahun lepas 2021 oleh sekumpulan pengkaji daripada Fakulti Perubatan UiTM, UM dan juga UKM menunjukkan kadar buli yang berlaku dalam kalangan doktor pelatih berada pada tahap 13.3%, atau sekurang-kurangnya seorang daripada 10 doktor pelatih tu merasakan mereka pernah dibuli di tempat kerja. Apa tu? Dia dikatakan sebagai perceived being bullied at work ya. Dan menariknya, pembuli ini bukan sahaja terdiri daripada medical officer, tetapi dia punya perpetrator dia ataupun pelaku buli ini turut terdiri daripada kalangan jururawat, nurses ya, dan juga kaki tangan sokongan. Maksudnya orang bawah pun boleh buli orang atas. Ini dapatan yang tahun lepas lah, yang dibuat oleh sekumpulan pengkaji daripada Fakulti Perubatan UiTM, UM dan juga UKM. Bila kita bekerja dalam suasana yang kita rasa tak selamat, terancam, tertekan ya, secara automatik kita juga akan rasa dia juga akan macam beri kesan kepada kesejahteraan fizikal dan juga psikologi seseorang lah ya. Dan tekanan di tempat kerja ni dia boleh menyebabkan isu-isu kesihatan muncul dalam diri seorang. Doktor ini lebih tahulah kan, bila tertekan mungkin darah naik kan, naik, kita pun rasa macam malas nak pergi kerja, dan bila minda kita dah set dah malas-malas, kita punya fizikal pun rasa lemah, kita rasa macam susah nak tidur, dan akan jadi insomnia. Lepas tu dah sikit-sikit dah meningkat jadi anxiety kan. Bila dah anxiety tu dah hilang rasa keyakinan diri, tu yang mula ada suicidal thought dan sebagainya ya. Dan saya pernah terbaca kemarin saya baca kemarin
ada rakan FD saya, seorang doktor, yang dia kata dia pernah terlintas untuk minta accident masa pergi kerja. Kerana mungkin tak tahan dibuli lah masa bekerja. Dan sebenarnya bila dia buat komen tu, rakan-rakan doktor dia yang lain pun mengatakan mereka pun ada juga perasaan untuk nak minta accident masa pergi kerja. Pelik kan? Ialah sememangnya bully ini bukan satu isu yang boleh ditoleransi, dan dalam konteks perbincangan kita pada hari ini yang berkaitan dengan bully di tempat kerja, gejala bully ini semestinya memberi satu kesan yang tak baik kepada mana-mana individu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Dan ini kerana salah satu daripada komponen penting membolehkan kita melaksanakan tugasan dengan baik ialah kewujudan satu persekitaran kerja yang selamat dan kondusif serta berkualiti. Bila seseorang itu bekerja dalam suasana yang tak kondusif, isu berkaitan dengan produktiviti kerja, isu yang berkaitan dengan kualiti kerja akan dikompromi lah dan masalah ketidakhadiran ke tempat kerja, absenteeism masalah kecuaian, masalah komunikasi dalaman akan muncul. Kemudian dia akan beri kesan kepada prestasi organisasi secara keseluruhan, kerana biasanya tugasan kita ni ada kaitan dengan tugasan orang lain ataupun jabatan lain kan. Bila produktiviti ataupun kualiti kerja tu dikompromi, imej organisasi, prestasi organisasi akan turut terkesan. Bagaimanapun berdasarkan pembacaan saya yang terakhir ni, saya tak temui literatur yang menjelaskan secara terperinci tahap prestasi dan juga kualiti yang dialami oleh organisasi yang ada masalah bully ni. Dan ini mungkin kerana nak quantify benda tu sesuatu yang sukar untuk terjemahkan dalam bentuk kuantiti yang tepat. Apapun secara umumnya bully ni boleh menyumbang kepada masalah prestasi kerja, terutamanya prestasi dan kualiti kerja mangsa bully itu sendiri. Itu antara respon berkaitan dengan isu bully di tempat kerja ini. Kita memberi tumpuan ke awal ini tentang bully di tempat kerja, bagaimana mengganggu tugasan, bagaimana Dr. Hisham ada sebut tadi berkaitan dengan jangan ingat kaki tangan bawahan sahaja yang menjadi mangsa, malahan orang atasan juga boleh menjadi mangsa. Cuma kita nak kenal pastilah, kita nak kena tahu bagaimana situasi yang seseorang itu boleh dikatakan sebagai dibuli dan seseorang itu membuli. Dan insyaAllah kita nak beralih pula kepada Dr. Aidil berkaitan dengan isu yang memang hangatlah. Saya ni macam isu tahunan ke? Saya pun tak pasti sebab baca di akhbar memang setiap tahun akan berlaku perkara ini. Perkara ini akan sering terjadi, dan adakah kita nak tahun depan kita mahu membaca lagi berita tentang kes bully tempat kerja, terutamanya menyebabkan kaki tangan kesihatan ini. Dan kita nak tahu jugalah berkaitan dengan doktor pelatih di negara kita, yang mungkin Dr. Aidil boleh berkongsi latar belakang isu ini. Sebab kalau kita lihat bully di bangku sekolah, bully di IPT, mungkin kita boleh lihat kepada pelaku individu yang ada tahap kematangan yang rendah. Tapi sekarang bila masuk satu entiti di tempat kerja ini, kalau kita fikirkan ia tak perlu berlaku. Tak boleh berlaku sebab mereka ini matang di tempat kerja kan. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana perkara ini boleh terjadi sehingga ia menjadi besar, dan YB Menteri sendiri mengambil perhatian tentang perkara ini, bagaimana ia perlu diselesaikan dengan segera dan ada penyelesaian terbaik yang boleh kita berikan kepada kedua-dua pihak lah. Kita nak mangsa bully itu mendapat orang kata perlindungan sebaiknya, dan kita juga nak berikan kesedaran kepada pembuli bahawa apa yang mereka lakukan ini salah di sisi undang-undang pun kalau ianya melibatkan kecederaan, jenayah dan sebagainya. Dr. Aidil. Okey, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada DJ Faiz dan Radio IKI FM kerana sudi menjemput untuk program Forum Adin kali ini, bincangkan tentang isu meruncing buli di tempat kerja, tanggungjawab siapa. Sebelum tu saya nak dulukanlah terima kasih kepada Dr. Muhammad Hishamuddin atas saya fikir mukadimah cukup panjang dan sangat-sangat berisi. Dr. Hisham lemparkan kita dengan banyak fakta-fakta menarik tentang akta buli di luar negara dan bagaimana mereka sebenarnya pembuli ini satu
kita boleh faham sebenarnya pembuli ni dia ada masalah di mereka tersendiri yang sebenarnya perlu diselesaikan. Faktor fokus isu buli Dr. Pelatih ni, kita perlu faham buli secara independennya adalah isu sejagat. Independen, isu sejagat. Dan banyak sektor macam kita sebut, sektor pekerjaan, buli di sekolah, pengajian tinggi, dan kemudiannya sekarang ini walaupun bukan perkara baru tapi telah menjadi satu hebahan media, hebahan kepada masyarakat bahawa sektor kesihatan kita yang selama ini kita gambarkan baru habis daripada pandemik, bukanlah habis daripada pandemik COVID kepada endemik. Rupa-rupa ada satu masalah, ada satu orang cakap masalah time bomb yang sekarang ini telah meletup dan menjadi hebahan umum. Okay. Suka saya ingin tekankan kat sini bahawa supaya sebelum kita bincang tentang buli di hospital, agar kita tidak skeptikal lah tentang buli di hospital yang melibatkan pegawai perubatan dan petugas kesihatan, sebab dia adalah satu isu nasional dah sekarang ni. Saya suka untuk bahagikan buli ini lebih kepada dia satu bentuk tekanan jugalah, sebab realiti di hospital, saya nampak hospital ataupun tempat kerja di sektor kesihatan khususnya lah, buli ini ataupun tekanan ini dia berlaku dalam dua keadaan. Macam tadi Dr. Hisham ada cakap fizikal dan bukan fizikal. Saya nampak dia dalam aspek direct dan indirect. Direct ni maksudnya adalah situasi sektor kesihatan ataupun petugas kesihatan itu yang telah banyak dibebani oleh kita faham sebelum ini, dari dihebahkan di media masa, kita understaff, long working hours, beban tanggungjawab yang sangat berat, lagi-lagi dengan endemik yang melanda negara 2 hingga 3 tahun kebelakangan ini. So dia menambah lagi tugas beban yang sangat-sangat berat kepada kawan-kawan doktor saya, termasuk juga sektor kesihatan, petugas sektor kesihatan yang lain, termasuk nurse, medical assistant, pegawai lain lah, pegawai administratif, semua pun sebenarnya memikul beban yang sama. Jadi kalau khusus pada doktor, sebelum ni kita pernah bincang bahawa tugas beban berat dia kerja lebih 24 jam. Maknanya kalau masuk 8 pagi akan balik mungkin 5 petang. Kalau dia on call 8 pagi 24 jam, 8 pagi esok dia perlu kerja lagi seperti biasa, seperti orang lain yang masuk kerja 8 pagi sampai 5 petang, lebih kurang 36 jam. Walaupun isu ini telah dibincangkan dan telah diperhalusi di banyak peringkat, ada penambahbaikan, dipendekkan, ditukarkan sistem shift dan sebagainya, tapi sistem ini masih ada lah, okay? Masih memberi satu cooling pressure yang ya betul, tekanan yang sangat berat. Itu indirect pressure yang telah ada setelah sekian lama ada. Direct pressure yang saya nampak yang telah sekian lama tapi mungkin tidak dibincangkan adalah khusus buat doktor-doktor pelatih ini, ada disebutkan oleh Dr. Hisham tadi, adalah kesukaran bila superior ataupun kita cakapkan tentang penilai lah. Penilai ni tak semestinya pakar-pakar perubatan, tapi khususnya pakar lah yang menilai, yang memberi panduan ataupun memberi dipertanggungjawabkan untuk menilai doktor-doktor pelatih ini. Dia ada satu autoriti, sebab dia boleh beri satu kesukaran kalau dia tidak suka pada setengah orang, kalau dia tidak suka pada satu group of doktor ni ataupun kumpulan-kumpulan batch tertentu, dia ada autoriti untuk beri kesukaran sedikit lah untuk mereka survive, lanjutkan pekerjaan mereka. Sebab khususnya dalam sektor pekerjaan sebagai seorang doktor ini, doktor pelatih dia ada 2 tahun untuk dia tamatkan sesi housemanship. So dalam 2 tahun tu dia ada 6 posting. Dalam setiap posting tu dia ada penilaian berterusan, dan di hujung posting dia ada assessment. Dan penilaian berterusan ni kadang-kadang kita memang perlu untuk memberi satu performance yang bagus lah. Jadi performance yang bagus tu perlu sentiasa ada dalam range yang ditetapkan supaya boleh lepas posting-posting terbabit. So
bila ada autoriti daripada superior, dia boleh beri satu tekanan lain. Kalau yang kita tidak nafikan memang banyak doktor di luar sana yang doktor pakar, doktor medical officer dan sebagainya yang banyak membantu. Kita tidak nafikan. Tapi dalam khusus kita bicara tentang isu ni, ada dalam kalangan ni mengambil kesempatan lah. Saya cakap mengambil kesempatan menyukarkan mereka. Tak lain daripada itu juga ada tekanan emosi yang secara khusus diberikan kepada individu-individu ataupun doktor pelatih ini atas apa-apa sebab lah. Macam Dr. Hisham terangkan tadi kan, pembuli ni dengan very expressive, verbally abuse dan sebagainya, ia memang berlaku. Kita tidak boleh nafikan, bukan masanya sekarang untuk kita swipe under the carpet. It's not the time lah. Bukan masanya sekarang. Maksudnya kita perlu lebih peka dan kita acknowledge the problem. Memang ada perkataan dimaki dengan perkataan sesat, menjatuhkan maruah di depan pesakit, di depan kawan-kawan yang lain. Cuba bayangkan jika perkataan kesat itu dijeritkan di hadapan seorang doktor yang mempunyai maruah, yang selepas dia dimaki ataupun dicakap dengan perkataan sesat, dia perlu untuk jumpa pesakit. Saya adalah pengalaman-pengalaman ini, walaupun dia tidak berlaku pada diri saya, tetapi selepas dicakap dengan perkataan-perkataan yang tidak enak didengar ni, dah nak menangis dah kawan saya ni. Lepas tu pesakit di sebelah pula yang memujuk doktor. Tak apalah doktor, ini semua dugaan. Saya tahu doktor tidak melakukan kesalahan. Jadi kadang-kadang kita faham orang yang di sekitar pun tidak gembira dengan keadaan situasi ini, melihat doktor diperlakukan sedemikian. Bukan doktor sajalah, macam Dr. Hisham cakap tadi, banyak dalam kalangan pekerja dalam sektor perubatan lain yang mengalami pengalaman yang sama. Jadi kita nak lihat bagaimana seriusnya keadaan ini. Satu data baru-baru ini yang dikeluarkan oleh YBMK semasa menjawab soal jawab di Parlimen, beliau ceritakan pada kita, beri data kepada kita sejak 2016 hingga 2021. Dalam jangka masa ini 24,000 pegawai perubatan siswaza telah dilantik, which is lantikan kontrak lah. Okay? Tetapi dalam keseluruhan itu 5,345 telah letak jawatan sejak 2016. So dalam pecahan itu ada pegawai kontrak dan pegawai penjawatan tetap. Sebab selepas 2016 tak ada lagi penjawatan tetap. Lebih kurang saya tengok kalau kalkulatifly dalam pembahagian yang meletak jawatan dalam daripada 5,045, 2,032 adalah daripada lantikan kontrak, manakala 3,312 adalah daripada penjawatan tetap. So lebih kurang dalam 8% doktor perubatan yang meletak jawatan. Kenapa kita risau? Kerana daripada statistik itu dipecahkan lagi 2016, 2017, 18, 19, 20 hingga 21, dia punya statistik tu meningkat. Jumlah daripada tahun semasa ke semasa tu meningkat. Okey, sebagai contoh 2017 110, 2018 168, kemudian 475, 511, 768 dari dua yang terbaru lah 2021. Jadi saya fikir antara penyumbang besar masalah ini sebenarnya bagi saya lah adalah tekanan apabila isu doktor kontrak ini mula dimainkan. Dia mula nampak peningkatan itu selepas 2020. Sebab daripada lantikan 2020-2021 lah, sebab lantikan daripada 2016 dia punya debaran itu sama ada diserap dalam penjawatan tetap adalah selepas 5 tahun. 4 atau 5 tahun lah, 2 tahun sebagai pelatih dan 2 tahun perkhidmatan wajib. Jadi sepanjang dilantik sebagai penjawatan kontrak ini, dia ada klausa lantikan itu. Kalau kontrak ini dia tak berapa memberi kelebihan kepada doktor lantikan ni tentang kontrak, sebab jika ada masalah yang difikirkan, contohnya tata tertib
masalah tata tertib, masalah attitude ataupun tidak hadir ke tempat kerja 14 hari berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, jika difikirkan dibuat penilaian menepati kriteria, dia boleh diberhentikan kerja. So tekanan itu semakin banyak semasa era kontrak ini. Jadi ketakutan dan fear tu memang real lah dalam kalangan doktor kontrak. Saya fikir ini juga diambil kesempatan lah oleh setengah orang untuk menakut-nakutkan, untuk memberi lebih banyak tekanan lah. Kalau saya masih ingat beberapa yang saya boleh kongsilah cerita semasa saya zaman sebagai doktor pelatih dulu, macam saya cakap, saya tidak alhamdulillah tak ada pengalaman secara terus, tapi saya diberi peluang untuk diberi tanggungjawab untuk menjaga kawan-kawan doktor pelatih ini sebagai ketua houseman lah ketika itu. Jadi ada satu cerita ni, kenalan jugalah. Dia 2 hari sebelum dia masuk bertugas sebagai doktor pelatih, ayah dia meninggal dunia. Jadi dia tidak bernasib baik. Ayah dia jadi breadwinner, waktu itu ibunya tidak bekerja, ada lebih kurang 4 atau 5 orang adik-beradik. So dia beri tekanan, external factor, external pressure daripada situasi ini. Jadi semasa dia mula untuk bertugas, dia biasalah, kita awal-awal kita tak berapa arif lagi. Banyak benda yang kita perlu belajar daripada doktor senior ataupun doktor-doktor pakar dan yang lain. Jadi dia awalnya memang dia tidak dapatlah untuk menyerap tekanan tu. Disebabkan itu, ditambah dengan faktor keluarga juga, situasi itu tidak memberi satu kelebihan pada dia. Jadi kita cuba untuk bantu. Saya pun saya fikir satu hari tu saya cuba bawa dia ataupun ikut teman dia lah ke rawatan susulan kesihatan mental waktu tu. Saya tengok keadaan dia sangat-sangat lemah, tak boleh bangun, tak boleh berjalan, disebabkan depresi yang sangat teruk. Major depressive disorder memang ada beri kesan kepada fizikal dan mental jugalah. Akhirnya dia tak teruskan, dia tidak dapat teruskan dia punya latihan siswaza, dan saya fikir selepas 9 bulan dia berhenti. Tapi alhamdulillah selepas itu outcome yang baiklah pada dia, maksudnya selepas tu dia dapat kerja lain dan sebagainya. Ada juga pengalaman saya tengok, saya sempat berkongsi seorang seorang doktor lah, ibu yang baru melahirkan anak, selepas mungkin beberapa bulan selepas dia masuk semula ke kerja, dia alami postnatal depressive. Dia lepas daripada tu dia ada tekanan kerja dan mungkin dia rindukan anak dia dan sebagainya. Situasi tempat kerja tak membantu. Apa yang diharapkan bila seorang doktor ni bekerja, dia berfungsi seperti mana yang telah ada standard dia. Dia boleh tengok pesakit, dia boleh kelak pesakit, dia datang setiap hari dengan masa yang telah ditetapkan, dia akan habiskan segala tugas-tugas yang diberikan. Memang tidak ada diskaun lah, kita tak mengharapkan diskaun dan sebagainya. Tapi apa yang saya cuba nak sampaikan dekat sini adalah bila kita ada masalah di tempat kerja, kebanyakan persekitaran menyalahkan attitude problem. Tak datang kerja dia ada masalah attitude, ada masalah tidak minat dengan kerjaya. Sedangkan ada lagi masalah-masalah lain, external factor lain yang memberi satu tekanan secara tak langsung, menyebabkan dia jadi beban yang sangat berat lah. Itulah sedikit perkongsian daripada awal ni. Mungkin insyaAllah lepas ni kita boleh teruskan perkongsian yang lain. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Aidil berkaitan dengan respon tentang isu buli doktor pelatih ini. Kita harap ini kita tak nak sorok bawah kapet ke, belakang langsir ke, dalam lemari ke, tak nak. Sebab kita nak selesaikan perkara ini sebaik mungkin. Kita nak cari jalan penyelesaian terbaik. Dan insyaAllah kita nak bersama dengan Dr. Hisham, dan kita masih lagi dalam forum Bicara Ad-Din, isu meruncing buli di tempat kerja, tanggungjawab siapa. Kita bersama dengan 2 orang panel, Dr. Muhammad
Muhammad Hisham Muhammad, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, juga Dr. Muhammad Aidil Idham Shahrom, Pensyarah Perubatan Pelatih Fakulti Perubatan UiTM. Bersama-sama dengan kita, terima kasih yang menonton dan berkongsi di Facebook serta YouTube kami. InsyaAllah kita nak bawakan selanjutnya. Tadi Dr. Aidil menyebut tentang bagaimana sekiranya kita berlaku ada external factor ataupun faktor luaran yang menjejaskan prestasi kerja kita. Akhirnya kita disalahkan dari segi attitude kita, sebagainya, sebab yalah, orang tak tahu dan kita pun bukanlah nak berkongsi dengan semua orang apa juga yang berlaku di sebalik tabir dalam perjalanan kita tempat kerja. Tapi kita nak tanya dengan Dr. Hisham berkaitan dengan sistem sokongan yang ada di negara kita secara general lah, secara keseluruhan kita nak sebut ni, macam mana sistem sokongan yang ada di negara kita ni bagi kita tangani isu buli tempat kerja. Kita nak elakkan kalau boleh berlakunya buli di tempat kerja ni, Dr. Hisham. Okey, terima kasih Faiz. Buli di tempat kerja biasanya walaupun kita kategorikan sebagai physical, non physical, tapi biasanya dia berlaku dalam bentuk verbal ya. Verbal di mana penderaan secara lisan atau verbal ni lebih banyak berlaku dan dia wujud dalam bentuk komunikasi yang tak beretika, macam menghina, mencaci ataupun bergosip ya. Dan di Malaysia saya kira tak ada peruntukan undang-undang untuk penderaan secara lisan, kecuali jika pelaku buli tadi dia mengancam untuk mencederakan ataupun mengancam untuk memusnahkan harta benda orang lain ya. Dia ancam macam tu. Jika ancaman lisan dah sampai ke tahap ancaman untuk mencedera ataupun untuk menyebabkan kerugian harta benda, baru boleh disabitkan dengan yang dikatakan criminal intimidation yang boleh dihukum di bawah undang-undang yang ada, bawah penal code lah ya. Dan jadi apa yang mangsa boleh lakukan ialah dengan melaporkan perkara ini kepada bahagian sumber manusia lah. Dekat organisasi, mana-mana organisasi mesti ada bahagian sumber manusia kan. Jadi mereka mangsa boleh laporkan masalah mereka kepada bahagian sumber manusia ataupun kongsi juga masalah dengan rakan-rakan sekerja yang boleh dipercayai ya. Dan jika bahagian sumber manusia ni dia tak beri perhatian ataupun tak bagi respons kepada aduan yang dibuat, mangsa boleh melaporkan kepada Kementerian Sumber Manusia. Kerana di bawah di Malaysia, di Kementerian Sumber kita punya aduan tadi boleh Kementerian Sumber Manusia boleh lakukan siasatan berdasarkan beberapa akta lah, macam akta Employment Act 1995 ataupun dia boleh juga disiasat di bawah Industrial Relation Act 1997 ataupun Occupational Safety and Health Act 1994. Nah, itu secara undang-undang yang ada lah. Tapi sebenarnya isu buli di tempat kerja tak seharusnya berlaku, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan warga kerja yang beragama Islam ataupun di dalam organisasi yang majoriti dia punya pekerja dia beragama Islam. Kerana buli itu merupakan satu bentuk penindasan dan juga satu bentuk kezaliman ya. Dan dan Islam tak menganjurkan penindasan, tak menganjurkan kezaliman. Kerana Islam itu sendiri berarti kesejahteraan, dan salah satu sifat orang Islam ialah dia tak memberi masalah kepada saudara seislamnya yang lain, seperti mana sabda Nabi SAW, al-muslimu man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang saudara seislamnya merasa aman daripada gangguan lidah dan juga tangannya ya. Maksudnya kalau dalam kes buli ni benda tu tak berlaku. Pasal kalau kita ni betul-betul seorang Islam ya. Dan dalam satu lagi hadis kursi daripada Abu Zar al-Ghifari daripada Nabi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku mengharamkannya di kalangan kamu, maka jangan kamu zalim menzalimi. Dan buli ni dia bentuk sama macam hadis ni sebutlah, satu bentuk kezaliman. Dan kalau dalam bentuk verbal yang banyak berlaku tu pun sebenarnya Islam mengharamkan caci maki kan, mencaci memaki orang, apatah lagi yang caci maki yang berlaku di hadapan ataupun di khalayak ramai. Dan di akhirat kita sebenarnya ramai orang masuk neraka kerana dosa yang berpunca daripada dosa mulut. Waliyazbillah lah kan.
dan dalam banyak ada juga ayat-ayat Quran yang melarang kita melakukan caci maki ini, ya, macam dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang di mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmisu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendahkan puak lelaki yang lain, kerana mungkin yang dicemuh tu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula satu puak daripada kaum perempuan tu mencemuh dan merendahkan puak perempuan yang lain, kerana mungkin yang dicemuh tu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain, dan jangan kamu memanggil-manggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Biasanya kalau kita tak marah orang, kita panggil dengan gelaran yang tak elok lah kan. Itu pun satu yang dilarang oleh dalam Islam lah. Dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang melarang kita menjadi pencaci, pencela, ya, macam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud di mana Nabi bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal bazi. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, seseorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka mencela, suka melaknat, suka berperilaku keji dan suka berkata kasar, ya. Maksudnya benda-benda yang kata-kata yang kesat tak seharusnya keluar daripada mulut kita. Dan dalam konteks pekerjaan kita, seharusnya kita bekerja dalam satu pasukan, dalam suasana persaudaraan, ya. Yang senior tu sokong yang muda, yang dengan beri tunjuk ajar secara berhemah, ya. Manakala yang muda pula perlu tunjuk rasa hormat terhadap yang senior, kerana dalam organisasi ini proses sesuatu kerja tu biasanya dia tak terhasil ataupun tak berlaku secara bersendirian. Yang penting rasa kasih sayang, rasa hormat menghormati perlu ada dalam setiap jiwa pekerja di semua peringkat, ya. Dan dalam pekerjaan ini juga merupakan satu proses pembelajaran, proses belajar berlakulah masa kita bekerja, ya. Dan di sini adab belajar ataupun adab guru tu perlu diamalkan dalam gerak kerja harian. Tegur menegur tu boleh berlaku, tapi perlu dilakukan secara berhemah. Jika proses pembelajaran ataupun pengajaran ini berlaku secara ikhlas seperti mana yang dianjurkan oleh Islam, maka secara tak langsung yang mengajar akan memperolehi pahala yang berterusan. Kan ada satu hadis Nabi bersabda, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila misalas. Salah satunya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya kalau kita mengajar, sebenarnya kita mengajar sesuatu ilmu yang berguna. Sini ajar dunia, dia sebenarnya mengajar sesuatu yang berguna. Dan kalau ilmu tadi diamalkan selepas dia mati, dia akan dapat pahala yang berterusan. Tapi jika dia proses pembelajaran, pengajaran tadi berlaku secara tak ikhlas, diiringi dengan maki hamun, saya tak fikir kita akan dapat pahala seperti mana yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi lah kan. Rugilah kan, hidup kita dapat pahala berterusan, dapat dosa, ya. Dan satu lagi, dalam Islam ni, kerja tu ada satu bentuk ibadat. Jika dilakukan dengan baik, yang pentingnya dengan ikhlas, dia akan jadi ibadat. Tapi jika suasana kerja itu diselubungi dengan unsur-unsur membenci, rasa nak tindas orang lain ataupun nak menyenangkan orang lain, dia tak akan jadi ibadat. Jadi niat bekerja adalah kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Bila lillahi ta'ala, maka ia seharusnya selaras dengan adab dan akhlak yang dianjurkan oleh Islam, baru jadi ibadatnya. Dan mungkin kita apa yang dianjurkan bagi kita lah, apa yang dianjurkan oleh Islam tu sukar untuk dilakukan, terlalu ideal kan, nak ikhlas 100% tu mungkin terlalu ideal, ya. Ialah memang susah untuk ikhlas 100%, susah untuk kita ikut adab Islam dalam suasana kerja yang sekarang ini tak begitu menyokong kita untuk berbuat demikian. Tapi kita semua, baik orang atasan, orang bawahan, kita perlu cuba berusaha ke arah itu, kerana orang Islam tu dia punya sifat dia saling sokong menyokong antara satu sama lain. Macam hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, di mana seorang mukmin tu terhadap orang mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan yang saling menguat antara satu sama lain. Itu sepatutnya yang berlaku, bukannya dalam bentuk bully membuli ni.
Okey, terima kasih Dr. Hisham berkaitan dengan apa yang kita sebutkan sistem sokongan kepada semua, terutamanya di tempat kerja lah. Bagaimana kita nak mengatasi perkara buli ini agar semua orang dapat rasa tenang, dapat rasa selesa. Dan macam Dr. Hisham sebut tadi lah, kita nak kena ingat, kita nak kerja kita, tugasan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak jadikan dia nilai ibadah itu adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga, adabnya, tata susila kita, etika kita ketika kita bekerja. Dan kita kembali bersama dengan Dr. Aidil berkaitan dengan isu buli di tempat kerja, terutamanya di institusi kesihatan ini. Kita bimbang perkara ini kalau berlarutan, ianya akan menjejaskan, orang kata integriti, credibility institusi kesihatan itu sendiri. Yang mana kalau kita kalau sakit, kita nak pergi ke hospital lah, kita nak rujuk kat sana. Tapi dalam masa yang sama, institusi itu dalam keadaan tidak sihat juga. Jadi kita nak tahu jugalah apa peranan yang dimainkan oleh peringkat kementerian sendiri dalam mengatasi isu buli ini, dan cadangan Dr. Aidil lah kepada doktor-doktor pelatih terutamanya dalam menangani isu buli di tempat kerja, terutamanya di sektor kesihatan kita. Terima kasih DJ Faiz. Okay. Ada beberapa perkara yang saya ingin sebutkan di sini adalah pertama adalah kita perlu dalam situasi ini kita recognize the problem yang sekarang kita ada. Kita buli sedang berlaku, sedang berlaku, dan kita harap ia tidak berlanjutan. Jadi apa solusi yang kita boleh cuba beri cadangan dan implementasian? Pertama, individu setiap batang tubuh pegawai kesihatan, tak kisahlah dia seorang doktor ataupun nurse ataupun yang lain-lain, jika mereka dibuli, mereka tahu hak mereka. Okay. Mereka tahu bagaimana untuk mereka channelkan kegusaran mereka. Jangan diperap, dipendam, dan seterusnya memberi impak kepada kesihatan mental. Dan ini seterusnya yang kita memang tahu dia tidak memberi satu kesan yang positif, malah dia akan memberi timbunan permasalahan dan beban yang lain. Mulalah berfikir tentang ingin mencederakan diri, tidak datang kerja, mulalah sampai bertimbun-timbun, sampai satu tahap rasa useless, rasa diri tidak berguna dan ingin terjun bangunan dan sebagainya lah. Kita tak nak ini berlaku dan berlanjutan. Dari aspek kalangan kita, dalam kalangan ahli-ahli yang ada dalam sektor kesihatan, bukan tak ada doktor-doktor atau contoh-contoh yang baik. Terlalu banyak sangat saya jumpa contoh yang sangat memberi inspirasi dan motivasi. Dan mereka ini perlu diketengahkan. Mereka ini perlu dijadikan public figure. Mereka ini perlu dijadikan panduan supaya pembuli ni rasa segan. Kalau dia tengok klik dia tengok kawan-kawan dia yang seangkatan, sejawatan dengan dia, tak kisahlah level apa, tak kisahlah taraf apa. Jika orang lain boleh tunjukkan contoh yang baik, kenapa dia ingin beri satu tekanan kepada orang lain dengan contoh yang tidak baik? Jadi orang-orang ini permata dalam kementerian ataupun dalam sektor jabatan dan sebagainya ini perlu diketengahkan. Mereka ini perlu dihebahkan. Kemudian kita mungkinlah di peringkat jabatan ini atau peringkat yang lebih tinggi, kita boleh mulakan kempen pembuli tempat kerja adalah pesakit mental. Kita letak satu konotasi yang negatif kepada pembuli, supaya bila dia nak buat satu tindakan membuli, kita tahu orang pandang dia adalah satu pandangan konotasi yang negatif. Mungkinlah kita lepas ni kita boleh berkempen pembuli tempat kerja adalah pesakit mental. Ini saya punya personal campaign lah, sebab dari segi pengalaman yang saya lihat, pembuli ini tidak ada yang memberi, mungkin jarang-jarang lah yang memberi impak yang baik. Kebanyakannya mendatangkan trauma, kebanyakan mendatangkan beban, tekanan dalam hidup. Kemudian khusus untuk bercakap tentang luang lingkup support group yang ada disebut oleh Dr. Muhammad Hisham, saya sangat-sangat setuju kerana saya dah lihat keberjayaan template support group ini dalam doktor support group di jabatan-jabatan tertentu
di Kementerian Kesihatan yang memberi impak yang baik. Contohnya ada satu contoh ni, Kit Sukuroitin ni. Kit Sukuroitin ini adalah doktor support group tentang mental health. Okey. Dari sedikit pengetahuan saya lah. Jadi apa yang dilakukan oleh support group ini, mereka akan ambil keterangan, berjumpa, berkomunikasi, mungkin ada interview sikit tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh doktor pelatih. Dan kemudiannya tindakan itu disusulkan daripada perbincangan-perbincangan. Jadi mungkin yang boleh saya cadangkan, satu support group ini diletakkan entiti yang berasingan, mungkin diletakkan di bawah autoriti yang tertinggi di jabatan dan sebagainya. Mungkin tidak diletakkan di satu-satu jabatan kecil yang boleh orang lain overrule dan sebagainya lah. Support group ini sangat penting kerana setengah orang dia tidak tahu ke mana mereka pergi kan. Betul, sangat-sangat penting. Dan sama juga contoh yang lain yang kita boleh tengok apabila suasana endemik ataupun pandemik COVID melanda ini, ada ditawarkan tentang psychological first aid, talian-talian bagaimana untuk mendapatkan bantuan jika anda ada masalah tekanan dan sebagainya. Yang ini juga di peringkat kecil jabatan ataupun kumpulan-kumpulan kecil di klinik dan sebagainya yang melibatkan doktor-doktor pelatih yang mendapat tekanan, mungkinlah saya fikir dia boleh dimulakan. Tetapi yang saya fikir paling utama adalah kesedaran dan kempen kita tentang pembuli ini perlu ditangani. Pembuli tempat kerja adalah pesakit mental. Ini kempen saya lah, insyaAllah. Terima kasih doktor untuk respon dan juga apa tindakan perlu yang boleh dibuat oleh semua orang lah. Kita nak semua orang ada peranan dan tanggungjawab. Kita bukan sekadar bercakap kepada sektor kesihatan semata-mata. Macam Dr. Hisham sebut, ia boleh berlaku di mana-mana peringkat pun. Even kita dah cerita tentang buli di sekolah, kita bimbang anak-anak kita nak hantar ke asrama ke tidak pun, satu perkara yang perlu kita bimbangkan hari ini. Dan mana di IPT, bahkan di peringkat di sektor pekerjaan juga kita bimbang perkara ini terjadi. Tapi mereka ini golongan dewasa, kita takkanlah nak mengadu kepada ibu ayah pula Dr. Hisham kalau kita kena buli kat tempat kerja tu. Sebab kita kalau boleh kita nak handle situasi itu sendiri. Tapi kalau terbeban macam Dr. Adi sebut, kalau dah lama sangat terkumpul, akan meletus juga kan, seperti mana yang viral yang tular hari inilah. Dan mungkin akhir ini sedikitlah untuk tajuk yang kita bicarakan berkaitan dengan isu buli di tempat kerja ini. Kita nak tahulah siapa memainkan peranan penting, dan saya harap kita semua jangan ambil ringan tentang isu buli tempat kerja. Kadang-kadang orang pelekehkan, alah biasalah tu, beban kerja banyak kan, biasalah tu bos cakap macam tu. Tapi kita tak nak normalkan perkara ini sebab ianya akan menjejaskan satu sektor pekerjaan itu sendiri, dan satu lagi individu itu dari segi kesihatan mental mereka. Kita bimbang juga ianya akhirnya memudaratkan fizikal mereka juga. Dan mungkin kita nak dengarkan kesimpulan daripada Dr. Hisham dulu berkaitan dengan tajuk kita, isu meruncing buli di tempat kerja ni, tanggungjawab siapa, Dr. Hisham? Okey, terima kasih Faiz ya. Buli bukan lahir hasil daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan hasil kedaifan iman dalam sanubari individu, kerana orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tak akan beri masalah ataupun menyusahkan orang lain. Sepatutnya masyarakat akan rasa senang dengan kehadirannya. Dan dalam konteks pekerjaan, saya kira tak ada pekerjaan yang tiada tekanan. Semua ada tekanan kan. Betul. Mana-mana kecil mesti ada tekanan. Hatta saya sebagai researcher dekat IKIM, DJ Faiz sebagai DJ doktor sendiri, Dr. Aida sendiri, mesti ada tekanan. Hatta kalau kita bekerja sendiri pun yang tak melibatkan orang lain, ada tekanan yang perlu kita hadapi. Betul lagi jika kita bekerja dengan orang lain, bekerja makan gaji. Apapun, sebelum kita masuk ke dalam apa-apa bidang pekerjaan, adalah elok kalau kita bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Macam saya rasa macam para pelajar perubatan kan, mereka dah tahu
dah dapat gambarkan suasana kerja yang bakal mereka tempuhi lepas tamat pengajian kan. Jadi untuk mengurang ataupun mengurus tekanan ini, kita perlu fikir yang positif lah ya. Sebagai contoh, bila kita buat kerja tu, kita kena fikir yang kita bekerja ini, kita lakukan satu kerja kerana Allah Ta'ala, untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk kesihatan keluarga. Dan dalam kes mereka yang bekerja dalam sektor kesihatan, macam baik HO ke, MO ke, specialist ke, hatta nurse ke sekalipun, mereka sebenarnya mempunyai satu tugas yang mulia, iaitu membantu menyelamatkan nyawa dan mengurus kesihatan pesakit. Ini merupakan satu aspek dalam matlamat syariah ataupun maqasid syariah. Dalam maqasid syariah kan ada 5 kan. Hifzun nafs, menjaga nyawa. Itu tugas orang yang bekerja dalam sektor perubatan. Betul. Bukan setakat jaga nyawa. Dia juga menjaga keturunan. Jaga kesihatan maksudnya ada keturunan, kita jaga keturunan juga. Dan juga kita boleh kaitkan dengan aspek menjaga agama. Bila orang sihat, seseorang pesakit itu sihat, dia dapat beribadat, dapat dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dapat pahala kan. Sama juga dengan bidang-bidang yang lain, macam bidang perniagaan, bidang keselamatan, hatta bidang pertanian sekalipun. Kita boleh kaitkan dengan aspek untuk merealisasikan matlamat perundangan Islam ataupun maqasid syariah. Jadi jika kita melaksanakan sesuatu tugasan itu berdasarkan kepada satu kefahaman Islam yang betul, saya kira masalah budi di tempat kerja ini tak wujud, kerana kita akan sibuk untuk memikirkan cara untuk melaksanakan sesuatu tugasan itu dengan baik demi Allah, kerana Allah Ta'ala. Saya terima kasih Dr. Hisham untuk kesimpulan yang amat baik untuk kita perihalkan. Kita nak jadi individu yang kalau tak boleh membantu, jangan menyusahkan langsung orang itu. Dan Dr. Aidil, sedikitlah kita nak dengarkan kesimpulan Dr. Aidil berkaitan dengan isu buli tempat kerja ini, terutamanya dalam bidang Dr. Aidil lah, dalam sektor kesihatan sendiri. Kita bimbang apa? Sebab sekarang kita sebut tentang kekurangan tenaga pakar, kekurangan doktor perubatan, kaki tangan kesihatan. Kita bimbang dengan isu ini yang tidak dirawat ini, maka anak-anak muda kita makin tak berani pula nak masuk sektor ini sebab perkara ini masih membelenggu mereka. Jadi faktor kekurangan itu masih akan terus berlaku. Dr. Aidil, sedikit kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Terima kasih DJ Faiz. Pertamanya sedikit nasihat kepada mungkin generasi akan datang yang berfikirkan tentang ingin melanjutkan kerjaya dalam sektor kesihatan, perubatan ini, buat persediaan. Maksudnya jika kalian adalah pelajar perubatan di tahun pertama hingga tahun kelima itu, cuba jenguk apa yang senario yang berlaku di hospital, apa politik yang berlaku di hospital. Jika dah habis mungkin tahun terakhir itu, boleh cuba untuk join preparation course, cuba untuk dapatkan gambaran dengan lebih besar tentang apa yang akan dihadapi, supaya mental, fizikal, rohani kita bersedia secara total. Dan mungkin kalaulah kita bersedia, kita tak expectation sangat tinggi tentang apa yang kita akan hadapi di sektor kerjaya nanti, mungkinlah kita akan lebih kental. Lagi satu, mungkin dalam kalangan kita ni sebenarnya pegawai-pegawai perubatan ataupun sektor kesihatan, cuba sedaya upaya untuk jangan jadikan pembuli ini merencatkan kita punya keinginan untuk lebih maju ke hadapan. Ini anggapkan dia sebagai satu tangga yang kita akan pijak dan kita akan naik untuk pergi lebih jauh, untuk berlari lebih jauh. Jangan disebabkan tindakan-tindakan seseorang menyebabkan kita tidak dapat menghasratkan apa yang kita idamkan selama inilah. Dan saya suka untuk ingatkan kembali kesedaran tentang buli ini, kesedaran tentang individu, hak mereka apa mereka dibuli, dan peranan daripada organisasi yang ada di sekitar itu perlu dimainkan, dan perlu ada pemain-pemain dia yang aktif, yang sentiasa memainkan peranan, yang jika dalam luang lingkup
kita boleh cakap dia punya kuasa dia, mereka perlu untuk cegah. Jangan biarkan ia berlarutan. Saya Sekali lagi, pembuli ini adalah pesakit mental, bukan untuk memberi konotasi buruk kepada pesakit mental, tetapi memberi satu gambaran kepada pembuli ini adalah satu penyakit, dan penyakit dia adalah yang berada di akal mereka. Dan maknanya mereka perlu dirawat lah, dapatkan rawatan lah, insyaAllah. Ya. Terima kasih banyak Dr. Aidil, Dr. Hisham, berkaitan dengan isu yang kita bicarakan hari ini. Sangat menarik untuk kita perdengarkan. Macam Dr. Aidil sebut tadi, anggaplah mereka ini sebagai tangga, sebab untuk kita meloncat ataupun melangkah lebih tinggi lagi dalam karier dan juga kerjaya kita dengan mereka ini, merencatkan perjalanan karier kita. Kalau dah jadi macam tangga tu, rasa duduk lama sikit kat situ, pijak lama sikit kepada pembuli-pembuli itu, insyaAllah. Apapun, terima kasih banyak. Kita doakan semoga isu ini masih belum selesai, ia masih lagi menjadi perbincangan hangat, dan kita harapkan ada satu jawatankuasa yang dapat merungkaikan isu pembuli, terutama dalam sektor kesihatan, dan di mana juga kepada anda mungkin jadi mangsa kepada buli di tempat kerja, kita harap anda boleh cari jalan penyelesaian dan keluar daripada masalah itu, sebab anda perlu dibantu, dan insyaAllah kita juga harap pembuli juga kita bantu sama-sama agar mereka dapat wujudkan satu persekitaran kerja yang selamat, yang sihat, yang positif, insyaAllah. Terima kasih banyak Dr. Hisham, Dr. Muhammad Hisham Muhammad, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia, juga bersama dengan Dr. Muhammad Aidil Idham Sharom, pensyarah perubatan pelatih Fakulti Perubatan UiTM. Ada kesempatan, ada bicara, insyaAllah kita bersua lagi dalam forum bicara adil selanjutnya, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda, pastikan terus setia bersama kami. Jadikan IKIM teman anda, inspirasi Inforia Islami. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ibu, adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik, tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitas.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Alah, mana nak simpan barang kemas ni, nak buat modal berniaga. Simpan je kat pajak gadai I di Bank Muamalat. Selamat! Kadar keuntungan tetap 0.94% bulan. Margin pembiayaan sehingga 80%. Had pembiayaan tinggi, lebih tunai. Sekarang bergosipkan tawaru. Lebih murah, Kak. Bayaran ansuran setiap 6 bulan dan kadar keuntungan dikira berdasarkan jumlah pembiayaan. Bukan lagi atas nilai cagaran emas macam sebelum ni. Wow, lagi menarik. Tunai mudah, kadar rendah, patuh syariah. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 03-2600-5500. Tetakluk terma. Mak ayah stres? Anak lemah matematik? Tak hafal sifir? Temui saya, CMC, Cik Man Chongak, pakar motivasi matematik anda di Roadshow Bijak Sifir seluruh negara. Daftar sekarang www.pentagonmaths.com. Sifir cepat, matematik hebat. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah?
Ai, tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sa kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di KIM. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم